Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman amma ba'd. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi pembacaan hadis daripada bab yang kelima, yakni babul muraqabah, ataupun bab berasa di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla, ataupun namanya al-muraqabah, merasai Allah Ta'ala mengawasi kita, seolah-olah ada CCTV, ataupun kita sentiasa merasai, kita tidak merasai kita bersendiri. Maksudnya sentiasa dalam keadaan setiap masa kita sentiasa merasai ada sesuatu yang memerhatikan kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian ayat yang pertama, bab 5, berasa bawah pengawasan Allah. Allah menjelaskan melalui surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219, yang melihatmu semasa kamu berdiri mengerjakan sembahyang dan melihat gerak-gerimu antara orang yang sujud. Allah menjelaskan melalui surah Al-Hadid ayat 4, dan Dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Allah menjelaskan melalui surah Al-Imran ayat 5, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Allah menjelaskan melalui surah Al-Fajr ayat 14, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Allah menjelaskan melalui surah Ghafir ayat 19, Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati. Terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah sentiasa mengawasi tingkah laku hamba-Nya. Berikut adalah hadis berkaitan dengan ini. baik. Dalam bab muraqabah, merasai Allah Ta'ala mengawasi kita, ayat yang pertama Allah Ta'ala beritahu dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-218 219, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu semasa kamu berdiri, yakni mengerjakan sembahyang dan melihat gerak-gerimu antara orang yang sujud. Yakni Allah Subhanahu wa taala melihat, Maha melihat dalam keadaan kita sedang bersolat. Hadis ini juga, ayat ini juga memberi satu isyarat bahawasanya orang yang selalu bersolat ataupun rajin bersembahyang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan inayah ataupun memberikan kelebihan penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang lebih pada dia. Kemudian hadis yang kedua, Allah Taala beritahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Yakni bersama-sama bi'ilmih, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita dengan pengetahuannya. Bi'ilmih, bukanlah dia bersama-sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersama dengan kita. Yang bersama dengannya adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana-mana sahaja. Di mana? Dalam tandas, luar tandas, dalam masjid, luar masjid, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, Allah Ta'ala ada bersama dengan kita secara ilmunya, ilmunya bersama dengan kita. Kemudian yang ketiga, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', Allah Ta'ala tidak tersembunyi sedikit pun sesuatu yang berada di langit ataupun di bumi. Yakni segala apa yang ada di dunia sedikit pun tidak terhindar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang tersembunyi, baik perkara yang nampak pada mata kasar manusia dan mata kasar kita, ataupun perkara yang tidak kelihatan. Kemudian ayat yang seterusnya Allah menjelaskan
Allah tidak, sungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Dalam surah Al-Fajr ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Al-mirsad. Al-mirsad ni mengawas. Tapi mirsad ni dia berbeza sikit dengan muraqabah. Mirsad ni dia mengawas untuk mencatat. Dia mengawas untuk membalas. Bila kita ada pengawas CCTV, satu hal, dia nampak. Tapi bila untuk mensabitkan hukuman, dia akan tengok semula. Itulah yang akan sifat Allah SWT yang akan bentang di akhirat nanti, itu Al-Mirsad. Al-Mirsad ni macam orang yang mengawas kita untuk cari kesalahan kita. Dia panggil Al-Mirsad. Macam apa nama? AES. Macam apa? Sekarang pakai drone kan, mengawas daripada atas tu, memang nak cari salah. Itu dipanggil Al-Mirsad. Jadi setiap satu amalan pun tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara yang kita ingat atau perkara yang kita sudah lupa. Kemudian lagi nak cerita betapa detailnya Allah Taala tahu. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Apa maksud pengkhianatan mata? Ada dua tafsiran yang besar terhadap makna ayat ini. Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Yang pertama, dia melihat kepada perkara yang haram. Apabila dia mencuri, melihat kepada perkara yang haram, Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata tersebut. Ataupun khainatul ayun, dia melihat dalam keadaan hasad, melihat satu benda dalam keadaan hasad. Kan? Manusia bila melihat ada macam-macam penglihatan. Ada macam-macam penglihatan. Ada melihat kagum, ada melihat biasa, ada melihat. Lalu adalah hukum-hukum kepada melihat. Melihat kepada perkara yang haram, melihat kepada perkara yang halal. Yang haram itulah yang dibagi sebagai khainatul ayun. Mata-mata yang mengkhianati, pengkhianatan pandangan mata seseorang. Dan juga wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati, itu juga termasuk dalam muraqabah, dalam pemerhatian, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tidak dibalas melainkan setelah dilakukan. Kita dah bincang banyak sebelum ni kan, lintasan hati, apa lagi, cetusan hati. Selagi mana dia belum berlaku perbuatan sebab kita tidak buat, dia tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali benda baik. Perkara yang kita berazam nak buat, kemudian kita tak dapat nak buat, dapatlah pahala. Dan juga perkara jahat yang berlaku di dalam hati, itu juga mendapat balasan. Hasad, dengki, riya, ujub, takabur, sombong. Benda tu tak zahir, tapi dia tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia memberi syarat bahawasanya saghairuz dzunub, bahawasanya dosa-dosa kecil macam pandangan mata tadi tu, melihat kepada perkara yang haram, sekecil-kecil perkara itu pun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, apatah lagi dosa-dosa yang zahir, yang besar, yang banyak, yang jelas, yang kita lakukan, tentulah Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Dan dan banyak lagi lah ayat-ayat lain yang kalau kita baca, kita perhatikan bahawasanya memang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita ni kat mana pun ada pengawas. Walaupun secara logik akalnya kita hanya akan takut apabila kita tahu kita sedang diawasi. Tetapi kita perlu didik sebagai seorang Islam, kita perlu didik kepada satu hal lagi, iaitu merasakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengawas kita sepanjang masa. Baik, hadis yang pertama. Umar bin Khattab melaporkan, pada suatu hari semasa kami sedang duduk dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai pakaian putih bersih dan rambutnya hitam berkilat. Tidak ada benda-benda dia baru, dan tidak ada tanda-tanda dia baru datang dari jauh. Tidak seorang pun antara kami yang mengenali siapa orang itu. Lelaki itu datang duduk
lalu duduk betul-betul di hadapan Nabi Muhammad sehingga kedua-dua lutut lelaki itu bersentuhan dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian lelaki itu meletakkan kedua-dua belah tapak tangannya di atas pahanya lalu bertanya, terangkan apa itu Islam? Jawab Nabi Muhammad, Islam adalah kamu mengakui yang tiada Tuhan lain kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Allah. Kamu bersembahyang, kamu bayar zakat, kamu berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan kamu menunaikan haji apabila mampu. Betul kata lelaki itu. Kami semua berasa hairan bagaimana pula dia yang bertanya, kemudian dia pula yang mengatakan jawapan itu betul. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, terangkan apa itu iman? Jawab Nabi Muhammad, kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab suci yang diterima oleh para Rasulullah Allah, percaya adanya akhirat dan kamu percaya kepada takdir Allah sama ada yang baik ataupun yang buruk. Betul kata lelaki itu. Kemudian dia bertanya lagi, terangkan apa itu ihsan? Jawab Nabi Muhammad, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia, dan apabila kamu tidak nampak dia, kamu yakin dia nampak kamu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, terangkan bilakah kiamat akan terjadi? Nabi Muhammad menjawab, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, terangkan apa tanda-tanda hari akan kiamat? Jawab Nabi Muhammad, apabila perempuan-perempuan hamba melahirkan majikan mereka sendiri, apabila orang yang tidak berkasut, orang yang telanjang, orang miskin dan para peternak kambing berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Selepas mendengar jawapan Nabi Muhammad, lelaki itu pun pergi. Saya terdiam beberapa waktu sehingga Nabi Muhammad menjelaskan, Umar, tahukah saudara siapa lelaki tadi? Saya menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kata Nabi Muhammad, lelaki tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang bagi menerangkan kepada saudara sekalian dan agama saudara. Direkodkan oleh Muslim. Kepada Imam Muslim. Baik, hadis yang pertama, pun panjang lah tuan-tuan. Dalam bab al-muraqabah ini, hadis yang masyhur daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hafs, khalifah yang kedua umat Islam. Hadis ini hadis yang masyhur dalam hadis 40. Hadis yang berapa dalam hadis 40? Dalam hadis 40 tu hadis berapa ni? Dia pertama ke kedua? Ada yang kedua dalam hadis 40 ada yang kedua. Iaitu kata Sayyidina Umar, pada suatu hari sedang kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai pakaian putih dan rambutnya hitam berkilat. Tidak ada tanda-tanda dia baru datang dari jauh. Tidak seorang pun antara kami yang mengenali siapa orang itu. Lelaki itu datang lalu duduk betul-betul di hadapan Nabi Muhammad sehingga kedua-dua lutut lelaki itu bersentuhan dengan lutut Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar dia nak cerita mari orang yang tak dikenali, tapi dalam keadaan dalam keadaan kemas yang cantik, rambut berkilat, bukan pomade, baju putih lawa. Jadi sepatutnya kata Sayyidina Umar, kalau orang macam ni sepatutnya dia mesti ahli bandar lah, mestilah orang sini sepatutnya. Sebab mari perkiraan ni, kalau musafir mari jauh sepatutnya kusuk masai, rambut turun dan sebagainya. Jadi dia pelik, tak ada tanda-tanda dia boleh datang dari jauh. Ini sifat malaikat, sifat malaikat. Jadi antara kelebihan ataupun antara kudrah, antara kekuatan malaikat ni, dia boleh berbentuk dengan bentuk manusia sehingga akhir zaman. Boleh jadi jugalah entah tiba-tiba kita jumpa dengan para malaikat dalam bentuk manusia. Baik. Kemudian dia duduk betul-betul berhadapan dengan Nabi SAW sehingga kedua-dua lutut lelaki itu bersentuhan dengan lutut Nabi SAW. Dia duduk melutut kepada Nabi SAW. Kemudian dia meletakkan kedua-dua belah tapak tangannya di atas pahanya lalu berkata, terangkan apa itu Islam. Jibril AS dia letak dua-dua tangannya atas paha
Ataupun hadis ataupun Nabi? Ataupun hadis ni lah. Letak tiba-tiba duduk tak apa orang kena tampar. Letak tak apa ke dia. Lalu dia bertanya, terangkan apa itu Islam kepada Nabi SAW. Jadi sekarang ni Jibril AS dia mari, dia nak mengajar, tapi dia datang, dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia jadi macam sketsa. Dia nak mengajar bahasa Islam. Kalau dia bersyarah lah kepada para sahabat ketika itu, mungkin berbezalah keadaannya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ni kita panggil apa? Kita panggil apa ni? Rukun Islam. Kita panggil rukun Islam. Kenapa dia rukun? Peraturan. Dia memang rukun. Kalau tak buat tu roboh. Benda lain wajib nak benda lain. Cakap benar wajib, jujur wajib, ikhlas wajib. Tapi kalau kita tak ikhlas, keluar dari Islam. Tak Islam lah kita, tak keluar. Jadi dia memang wajib, tapi wajib dia tu wajib yang menjadi rukun. Menjadi rukun. Coba rumah lah, ambil rukun perlu ada dalam rumah. Rukun ni, rukunun tu asalnya tiang. Rukunun tiang. Tak ada tiang, roboh. Awak buatlah lantai lawa mana pun, awak buatlah atap lawa mana pun, tak ada tiang, runtuh. Jadi bila Jibril AS tanya, bila Jibril AS tanya, mal Islam? Apa itu Islam? Kata Islam yang pertama sekali adalah mengakui yang tiada Tuhan lain kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Mengucap dua kalimah syahadah. Mesti mengucap ke boleh dalam hati? Kalau dia mari jumpa kita, start saya dah ucap syahadah, tapi dalam hati. Cuba baca semula, tak cik dalam hati je. Tak boleh, saya dalam hati je. Boleh ke tak? Tak boleh. Di sisi jumhur dan menjadi ijma' para ulama, dia kena an-nutq, dia kena sebut. Dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Jadi kalau dia tidak sebut, dia masih belum dikira sebagai seorang Islam. Baik. Kemudian kamu bersolat, tuqimus salah, kamu bersolat, yang ini solat fardu yang 5 lah. Ada solat wajib selain daripada solat fardu 5? Ada khilaf tak? Solat apa? Solat witir wajib. Solat witir. Ada lagi solat lain wajib? Ada? Solat fardu ada 5. Solat wajib ada? Ada lagi solat wajib? Yang menjadi kesepakatan para fuqaha, yang memang confirm wajib 5. Solat lain ada lagi solat yang khilaf, dia wajib ataupun tidak. Antaranya solat witir. Antaranya solat witir. Antaranya lagi solat jenazah. Tapi solat jenazah memang wajib, cuma dia wajib kifayah. Wajib kifayah. Wajib pada ada orang buat, kita tak wajib lagi. Asalnya wajib pada kita, tapi oleh kerana dah ada orang lain buat, tak wajib. Wajib kifayah dipanggil. Betul tu, wajib juga. Wajib. Tapi yang menjadi fardu ainnya hanya 5 sahaja. Dalilnya hadis yang masyhur tentang seorang Arab tu, Arabi, seorang Arab jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah, adkhulul jannah. Beritahu amalan yang kalau aku buat aku masuk syurga. Rasulullah kata sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu, bayar zakat bila dah sampai nisab, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji apabila kamu mampu. Dia pun tanya, lagi tak ada lagi benda wajib? Fahal alayhi ghairuha, lagi ada lagi ya Rasulullah? Tak ada. Kata baik, aku akan buat ni, aku tak buat dah benda lain.
bahasa gerku. Aku buat ni saja, aku tak buat alhamdulillah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah in sadaqa. Ini memang betul akan masuk syurga. Tapi kalau sekiranya dia benar-benar buatlah. Kalau dia benar-benar buat, dia akan masuk syurga. Baik. Waktu tiz zakah, kamu membayar zakat, segala jenis zakat lah, zakat simpanan, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat perniagaan dan sebagainya. Zakat fitrah. Kemudian kamu berpuasa sepanjang bulan Ramadan, tasumu Ramadan, dan kamu menunaikan haji apabila mampu. Baik. Kenapa menunaikan haji sahaja yang ada apabila mampu? Bukankah benda-benda lain kalau tak mampu tak buat? Sembahyang. Tak mampu sembahyang, kena buat lagi tak? Kena buat juga? Tak mampu sembahyang, wajib juga? Sambil tidur. Betul. Maksudnya bezanya adalah sembahyang tu dia punya aslul wujud, dia punya kewajipan asal tu tidak hilang apabila kita tidak mampu. Kena juga, tak mampu bangun, sembahyang duduk. Tak mampu berdiri, tak mampu nak duduk, sembahyang mari. Selama mana masih lagi waras, masih lagi wajib sembahyang, kena sembahyang. Tapi kalau haji asalnya tak diwajibkan, hanya apabila mampu sahaja diwajibkan. Hanya apabila mampu sahaja diwajibkan. Baik. Kemudian benar, kata lelaki itu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami semua berasa heran bagaimana pula dia yang bertanya, kemudian dia pula yang menyatakan jawapan itu betul. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, terangkan apa itu iman. Maka jawab Nabi SAW, kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab suci yang diterima oleh para pesuruh Allah, percaya adanya akhirat, dan kamu percaya kepada takdir Allah sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ini kita panggil arkanul iman, rukun-rukun iman. Rukun iman. Ini adalah usul. Kalau kita tak percaya benda ni, menyebabkan kita kufur. Ada lagi tak benda lain yang kita wajib percaya yang tak ada dalam 6? Ada tak selain pada 6 ni kita wajib percaya? Kalau tak percaya kufur. Ada ke tak? Kenapa? Percaya kepada? Kitab-kitab ada situ. Percaya kepada kitab-kitab. Qada dan qadar ada situ. Kenapa? Sihir. Macam mana tu? Percaya kepada sihir maksudnya? Percaya kepada, ada ke percaya pada gaib kat situ? Tak ada percaya gaib kat situ? Siksa kubur. Dia asalnya 6. Dalam 6 tu dia ada perincian. Hari akhirat dalam tu ada siksa kubur, ada mahsyar, soalan munkar nakir, syurga neraka, situ. Sihir termasuk dalam percaya kepada katakanlah orang mari kata saya tak percaya sihir, kufur. Saya tak percaya ada sihir, dia kata. Kalau saya cuba buktikan. Boleh kufur tak? Jatuh kufur tak? Kenapa tuan-tuan perempuan percaya kepada sihir? Bukan percaya maksudnya percaya supaya buat sihir itu dah. Percaya wujudnya sihir. Kenapa percaya wujudnya sihir? Zaman Nabi dulu ada. Cukup tak nak menjatuhkan dia kepada kekufuran? Kalau sihir ni ada tak dalam Quran? Ada dalam Quran. Dalam ayat Nabi Sulaiman tu kan, cerita pasal sihir. Jadi kalau orang mengingkari ayat itu, jatuh kufur. Kalau ayat tu, benda tu tak logik. Benda tu dari sudut sainsnya tak logik kan. Tiba-tiba mari paku keluar ke kepala. Sekian X-ray tak ada keluar paku, contohlah kan. Jadi tak logik. Tapi kalau dia tak percaya, walaupun Al-Quran dah menyatakan wujud benda tu, dia tak percaya, boleh jatuh kufur. Baik. Jadi 6 teras keimanan. 6 teras keimanan.
Baik, apa beza antara iman dan juga Islam? Apa beza antara iman dan juga Islam kat sini? Islam? Islam tiang, iman pengikat. Jadi akidah. Okey, lagi. Ulama-ulama lelaki senyap ni. Semua tawaduk. Iman pegangan. Islam adalah zahir. Islam adalah zahir. Jadi apabila disebut iman dan juga Islam serentak, kalau disebut dalam satu keadaan, maksudnya bersekali, dia akan memberi makna Islam itu perkara zahir, iman itu adalah perkara di dalam hati. Tetapi hakikatnya kalau dia berpisah, Islam itu pun zahir dan batin, iman itu pun zahir dan batin. Bila kita mengaku kita beriman, kita juga kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, kena haji. Cukup kan mengaku beriman, kita tak sembahyang, kata aku beriman. Macam mana orang nak jah saya tak beriman dengan sembahyang? Dia kata iman kan Rasulullah beritahu dalam hati, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa iman. Tak, jawapannya adalah iman tu juga merangkumi amalan zahir. Merangkumi amalan-amalan zahir. Ada satu kelompok sesat Murji'ah namanya. Kelompok Murji'ah yang hanya cukup dalam hati je. Dia tak mengucap syahadah, tak apa, dalam hati dia sudah mengucap syahadah. Dia mengaku sembahyang bukan niat. Sembahyang bukan niat. Inilah dalil. Kan dia kata itu Islam, dia kata. Iman lain, dia kata. Iman ni level kedua. Awak baru level Islam. Level pertama awak kena sembahyang. Saya dah level iman. Saya percaya, betul-betul percaya. Main gitu je lah. Betul lah. Kita makan tahu pula. Okay. Tapi dia pandai. Dia jumpa dalil. Dalil itu dia jumpa. Macam orang borak dengan Kahar Ahmad kan, orang aku Nabi tu kan. Orang tanya dia macam mana awak tahu awak Nabi? Dia jawab apa? Dia baca surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Apa maksud ayat tu? Yasin, Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran, sungguhnya engkau adalah daripada kalangan para rasul. Ayat tersebut macam tu. Jadi dibaca, dia kata itulah saya, dia kata. Orang pun tanya dia, macam mana tuan tahu awak ni tuan? Dia kata, ada disebut nama awak? Dia tak sebut nama awak kan? Dia kata, disebut ayat tu kepada saya, dia kata. Tahu macam tu pun ramai orang percaya tu. Baik. Betul kata dia lelaki itu. Kemudian dia bertanya lagi, terangkan apa itu ihsan? Marilah kepada teras agama yang ketiga, iaitu al-ihsan. Jawab Nabi SAW, yakni kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia, dan apabila kamu tidak nampak dia, kamu yakin dia nampak kamu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, terangkan bilakah kiamat akan terjadi. Ini yang keempat. Yang ketiga, ditanya kepada Nabi SAW, mal ihsan? Apakah perkara yang dibagi al-ihsan? Apa dia ihsan ni tuan-tuan dan puan? Nabi sebut tu lah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Apabila kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang dibagi muraqabah tu. Apabila kita yakin, apabila kita percaya dalam hati Allah Ta'ala melihat kita, maka kita akan buat benda tu dengan jujur, dengan ikhlas, sehabis baik. Itulah yang dipanggil sebagai maqam al-ihsan. Maqam al-ihsan. Iman tetap ada, Islam tetap ada. Iman ada dalam hati, tapi bila kita buat tu, kalau kita tak menghadirkan pun Allah Ta'ala melihat kita, kita tetap sembahyang tu sah. Bayar zakat sah. Nak bayar zakat, ada kita orang bayar zakat, ada amir kata ingat Allah Ta'ala melihat. Kalau tak ingat Allah Ta'ala melihat, tak sah bayar zakat. Ada sebelum sembahyang imam pesan makmum
Tolong hadirkan, Allah Ta'ala melihat di dalam hati. Kalau kena itu dalam hati. Kalau kena gitu tak lama lah iman tu. Jadi dia bukan syarat wajib. Dia bukan syarat wajib. Dia adalah makam sempurna, makam penyempurnaan. Jadi kalau kita rasa ibadah kita ni hari-hari sama je, buat macam tak ada beza, maka sebenarnya value ihsan tu kita kurang. Nilai ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tidak ada. Sebab apabila kita merasa ada pengawasan, kita akan jadikan benda tu benda yang kita buat sentiasa sehabis baik. Kita dinilai. Benda beza apabila kita berbuat sesuatu untuk dinilai dengan buat sesuatu tak ada penilaian. Buat sesuatu bila ada penilaian, mesti bersungguh-sungguh. Itu memang sifat semula jadi manusia. Bila ada orang tengok ke, bila ada orang mari datang buat pengawasan dan sebagainya, mesti kita akan buat lebih. Buat elok-elok sikit. Kalau tak ada pengawasan, tak ada penilaian, tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak ada masalah. Mana ada orang tengok. Baik. Dan soalan yang keempat adalah dia apabila dia terangkan bilakah kiamat. Mata sa'ah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ayat ni bagus, dia dah terjemah. Asal dia lafaz hadis tu Nabi SAW kata tidaklah orang yang ditanya itu lebih alim, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Apa maksud ayat? Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui berbanding orang yang menanya. Okey, apa maksud ayat tu? Okey, A, orang yang bertanya lebih alim. B, sama-sama tidak alim. Zahirnya A. Apabila Nabi jawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih alim daripada orang alim. Sekali kita faham seolah-olah Nabi nak bagi tahu A. Seolah-olah Jibril AS tahu bila hari kiamat. Jibril tahu bila hari kiamat? Sama-sama tak tahu. Kerana hak mutlak berlakunya kiamat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin Nabi SAW nak memberi isyarat bahawasanya Jibril hak mengetahui wahyu, hak tahu perkara gaib ni pun tak tahu. Takkanlah aku nak beritahu. Itu makna perkataan Nabi SAW man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tapi bila tanya, lelaki itu bertanya lagi, terangkan apakah tanda-tanda hari akan kiamat, alamatus sa'ah ataupun asyratus sa'ah. Apakah tanda-tanda kepada dekatnya hari kiamat? Yang pertama, apabila perempuan-perempuan hamba melahirkan majikan mereka sendiri. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama, yakni perempuan-perempuan antalidal amatu rabbataha, perempuan-perempuan hamba melahirkan tuannya sendiri. Yakni yang pertama, hamba-hamba pada zaman saya itu melahirkan tuan dia. Faham tak? Zaman dulu ada hamba kan? Zaman perhambaan dulu, kalau dia ni melahirkan anak tuan dia, tuan pada hamba, hamba wanita melahirkan anak pada tuan dia, anak dia tu akan merdeka. Anak dia tu kalau dapat pusaka daripada ayah dia, rapat sekali mak dia. Mak dia akan menjadi harta pusaka anak dia. Faham tak? Tapi bila dah jadi harta pusaka, anak dia tidak boleh menjadikan mak dia hamba sahaya. Dia automatik terbebas. Dia automatik terbebas apabila tuan dia mati. Apabila tuan dia mati, automatik bebas. Yang kedua, makna perempuan-perempuan hamba melahirkan majikan mereka sendiri, yakni banyaknya anak-anak yang derhaka, al-uquq. Makin sebanyak anak-anak yang maksudnya menjadikan ibunya itu sebagai hamba sahaya, sama ada dari sudut khidmat ataupun sama ada dari sudut
buat orang gaji dan sebagainya. Itu makna yang kedua. Cuma apakah semua tanda-tanda kiamat itu semuanya berkaitan dosa-dosa? Ada tak benda baik tapi dia menjadi tanda kiamat? Kan biasa kita dengar kiamat kan benda buruk kan? Nak derhaka lah, apa lagi? Gempa bumi, benda buruk lah ke dekat hari kiamat? Ada tak benda baik? Tanda kepada kiamat ni benda baik? Apa dia? Solat subuh penuh masjid, kawasan subuh di apa nama? Di tanah Hijaz. Naik kawasan subuh. Subuh bagus daripada kawasan Kering Kontang naik tuan-tuan ramai. Kan? Nak takut buat apa? Tanda-tanda kiamat lain siapa lagi? Kalau tak takut, contoh kan. Bangunan tinggi-tinggi baguslah. Tanda kemajuan. Tapi oleh kerana bila Rasulullah pairkan dia dengan sebagai tanda kiamat, kita takut. Kita takut kepada dahsyatnya hari kiamat itu berlaku. Ini orang yang telanjang, orang miskin daripada peternak kambing, berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ini macam sekarang lah, terutamanya di kawasan Timur Tengah, kawasan yang dulunya kawasan Kering Kontang, yang telanjang. Ini orang Arab Badui. Selipar pun tak pakai, selipar pun tak pakai, benda semua. Tiba-tiba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi, berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Baik, bismillah. Ini dilalah petanda kepada bahawasanya zaman yang semakin maju itu Nabi SAW memberi satu mukjizat ataupun memberi satu wahyu bahawasanya akan ada banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Selepas mendengar jawapan Nabi SAW, lelaki itu pun pergi. Saya terdiam beberapa waktu sehingga Nabi SAW menjelaskan, Umar, tahukah saudara siapa lelaki itu tadi? Saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasuluhnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, lelaki tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia datang bagi menerangkan kepada saudara sekalian berkenaan dengan agama kalian. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang seterusnya. Hadis kedua, Abu Zar nama sebenarnya Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman nama sebenarnya Muaz bin Jabal. Mereka dua melaporkan Nabi Muhammad SAW berkata, takutlah kepada Allah walau di mana saudara-saudara berada. Apabila tersalah melakukan dosa, buatlah perkara yang baik. Nescaya pahala kebaikan itu dapat menghapuskan dosa itu. Bergaulah dengan orang lain dengan cara-cara yang terpuji. Direkodkan oleh Tirmizi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Al-hadis al-hasan. Baik, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu dan juga Sayyidina Muaz bin Jabal. Maksudnya perawi terakhir hadis ni ada dua orang, Muaz bin Jabal dan juga Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu. Nama betul dia adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah meninggal dunia pada tahun 31 Hijrah. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia pada tahun 31 Hijrah. Dan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah. Iaitu meninggal dunia dalam peristiwa sebenarnya 18 Hijrah. Apa peristiwa yang besar berlaku pada 18 Hijrah? 31 Hijrah Abu Zar. Apa peristiwa yang besar berlaku pada 18 Hijrah? Di Syam. Peristiwa COVID-19. Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Ta'un tu maksudnya bala wabak yang tersebar. Ta'un bahasa Arab maksudnya terjemahan dia wabak yang tersebar. Wabak yang tersebar.
Wabak yang mudah tersebar dipanggil ta'un. Wabak yang berjangkit, wabak yang boleh berjangkit. Jadi antara mangsanya adalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini dua orang ni sahabat yang bersalah dengan Nabi SAW. Baik Sayyidina Abu Zar dan juga Sayyidina Muaz bin Jabal. Bahkan Sayyidina Abu Zar adalah antara orang yang awal masuk Islam. Bahkan dia direkodkan antara top 5. Antara top 5 sahabat masuk Islam adalah Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW banyak memuji beliau ini sebagai seorang yang a'lamul ummah bil halal wal haram. Orang yang paling alim tentang halal dan juga haram adalah Muaz bin Jabal. Antara doa Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal apa dia? Doa yang famous sekali. Mesti janganlah imam tak baca doa. Ada satu doa masyhur yang Nabi SAW ajar kepada Muaz bin Jabal, tak ajar kepada orang lain. Sebelum Nabi ajar tu, Nabi akan baca, Nabi akan kata, sebelum Nabi ajar Sayyidina Muaz, dia kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Aywa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dia kata setiap kali kamu habis sembahyang baca doa ni. Kata Muaz bin Jabal, setiap kali habis sembahyang, aku suka pada engkau Sayyidina Muaz bin Jabal. Oleh itu aku nak ajar satu doa. Nabi SAW kata, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah Ta'ala, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu, taat kepadamu. Jadi hadis ni pun dipanggil sebagai hadis musalsal. Setiap kali kalau ulama yang meriwayatkan hadis ni dengan bersanad, dia akan panggil inni la uhibbuk, aku suka pada kau. Dia pun baca hadis ni. Allahumma, bacalah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Itu antara kelebihan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah walau di mana sahaja saudara-saudara berada. Ini dalil kepada muraqabah. Takutlah kamu walau di mana-mana sahaja kamu berada, sama ada berada pada zahir ataupun berada pada sendiri-sendiri. Berada dalam di depan orang ramai ataupun di belakang orang ramai, seorang-seorang. Baik. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila tersalah melakukan dosa, buatlah perkara yang baik. Nescaya pahala kebaikan itu dapat menghapuskan dosa itu. Antara perkara sunat dalam taubat, tak wajib, sunat dalam taubat. Yang apabila ittaqillaha haitsu ma kunta, Rasulullah suruh bertakwa dulu. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana saja. Depan orang, belakang orang, takwa. Tapi kalau kamu melakukan dosa, manusia, kamu tersalah, maka Nabi kata atbi' as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Cara kamu nak menghapuskan dosa itu adalah dengan cara apa dia? Gantikan dia dengan buat benda baik. Dia akan menghapuskan dosa itu. Bukan sekadar mendapat ganjaran tu, tapi kita kena, setengah ulama mensyaratkan kena niat. Maksudnya aku buat benda baik ni nak cover salah untuk aku buat ini. Dan juga kias kepada perkara-perkara wajib yang kalau kita tinggal wajib kafarah. Kalau kita tinggal apa? Puasa wajib kan, ada kafarah, kena bayar fidyah. Kalau kita tinggal apa lagi? Ada lagi, tinggal benda lain kena bayar kafarah. Kalau kita langgar sumpah, kena bayar kafarah. Jadi begitu juga dalam kesnya dalam perkara-perkara sunat. Boleh kita niat sebagai kafarah kepada as-sayyi'ah, kepada benda jahat yang kita buat. Buat benda jahat, ganti balik dengan benda baik. Buat benda jahat, ganti balik dengan benda baik.
Dalam satu ayat Allah Ta'ala bagi tahu, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa dan juga kejahatan. Dosa-dosa dan juga kejahatan. Ayat ini turun pada seorang lelaki yang dia melanggar puasa di bulan Ramadan. Dia melanggar berpuasa di bulan Ramadan. Dia bersama dengan isteri dia di bulan Ramadan sehingga terbatal. Kemudian dia datang jumpa Nabi SAW. Nabi suruh apa? Nabi suruh bayar kafarah dulu. Suruh bagi makan. Sebelum tu suruh puasa dulu 2 bulan. Nabi suruh puasa ganti 2 bulan turut kafarah dia. Kena puasa 2 bulan. Kata, aku tak mampu Rasulullah. Ini puasa Ramadan apa aku tak mampu Rasulullah. 2 bulan lagi teruk aku kena. Jadi tak mampu Rasulullah suruh bagi makan 60 orang miskin. Sehari secupak seorang. Secupak seorang. Masak nasi dalam beras sepinggan seorang lah lebih kurang. 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia kata, kalau kau pergi seluruh Madinah, dia kata, aku jamin kau takkan jumpa orang lebih miskin daripada aku. Dia orang susah. Dia orang susah. Kemudian apa Rasulullah buat? Apa Rasulullah buat? Rasulullah minta dengan para sahabat barang untuk disedekah ataupun harta yang boleh dia sedekahkan. Rasulullah pun bagi tamar. Bagi tamar. Dia kata, kau ambil tamar ni balik, kau bagilah kepada orang miskin kau jumpa. Ya Rasulullah, dia kata, aku tak jumpa orang lebih susah daripada aku. Kata apa? Kau balik, kau ambil lah ke rumah ni. Habis cerita. Habis cerita. Maksudnya dia datang nak membetulkan dia punya sayyiat, dia punya kejahatan dia dengan melakukan kebaikan. Hasanati yudhhibnas sayyiat. Baik, begitu juga dengan hudud dan juga kisah. Dosa-dosa, hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala telah tentukan atas muka dunia. Antara hikmahnya adalah nak hapuskan dosa itu atas dunia dulu. Zina ke, minum arak ke, bunuh ke dan sebagainya, supaya fair. Atas muka dunia dah selesai. Jadi orang yang memang hati dia percaya, beriman sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, dia takkan rasa galak terima hukuman tersebut. Itu tanda dia betul-betul bertawaf. Macam kes perempuan mengandung kita pernah cerita kan. Sayyidina Umar petikai bila Rasulullah semayang jenazah dia. Sayyidina Umar petikai sama kata, Rasulullah ini berzina ni, apa kau semayang jenazah dia? Katalah, qatabat taubatan. Dia ni 3 kali dia mari jumpa Nabi SAW. Mari kali pertama Rasulullah suruh balik dulu, bagi anak salih dulu. Mari kali kedua menyusul anak dulu. Mari kali ketiga. Menandakan dia dah taubat betul-betul. Kalau ditimbang dia punya nilai taubat dia dengan amal soleh penduduk Madinah, dia kata lebih besar taubat wanita ini. Memang dia mari, dia tahu kafarah dosa dia tu ringan di akhirat bila dia selesai hukuman yang Allah Ta'ala telah tetapkan di atas muka bumi. Baik. Kemudian yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa contoh akhlak yang baik? Berakhlak dengan akhlak yang baik ni wajib ke sunat? Berakhlak dengan akhlak yang baik wajib ke sunat? Sunat. Berakhlak dengan akhlak yang baik sunat. 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 Yang wajib adalah dipanggil hak, dia tak panggil akhlak, dia panggil hukuk. Panggil hak. Hak kita sesama muslim. Hak kita sesama muslim. Yang wajib. Tapi akhlak ini adalah nilai tambah kepada perkara wajib. Nilai tambah kepada perkara wajib yang memang kita kena, yang memang pilihan kita nak buat. Senyum, tak menyakiti orang,
Akhlak yang baik. Buat baik, buat beri kebajikan kepada orang, itu akhlak yang baik. Baik. Kemudian itu perkara yang ketiga dalam hadis. Perkara ketiga di dalam hadis. Baik, kemudian hadis yang ketiga, hadis seterusnya. Hadis ketiga, Abdullah bin Abbas melaporkan pada suatu hari dia berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepadanya, wahai anak muda, saya ada beberapa pesan untukmu. Ingat Allah, nanti Allah menjagamu. Ingat Allah, nanti Allah berada di hadapanmu. Apabila kamu mahu meminta sesuatu, mintalah daripada Allah. Apabila kamu meminta bantuan, minta bantuan daripada Allah. Ketahuilah, biarpun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang berfaedah kepadamu, kamu tidak akan mendapat faedah itu, melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah. Biarpun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang buruk kepadamu, kamu tidak akan ditimpa keburukan itu, melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah. Mata pena sudah diangkat manakala buku catatan sudah ditutup. Direkodkan oleh Tirmizi dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Hadis ini juga dilaporkan oleh selain daripada Tirmizi dengan teks seperti berikut. Ingati Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Kenali Allah semasa kamu senang, Allah akan kenal kamu semasa kamu susah. Ketahuilah, apa yang tidak menimpa kamu tidak dapat memudaratkan kamu. Apa yang menimpa kamu tidak akan terlepas daripadamu. Ketahuilah, pertolongan datang dengan kesabaran, kelapangan itu disertai kesukaran, dan dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Baik. Hadis yang masyhur daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya ghulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil wahai anak muda. Pada suatu hari dia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Dia di atas keldainya, duduk belakang keldai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama dia merekodkan sahabat-sahabat yang pernah duduk atas keldai belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Allan dia kata ada 40 orang, dia kata. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Hasan bin Sabit. Baik. Antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada dia, wahai anak muda, saya ada beberapa pesanan untukmu. Inni u'allimuka kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Kat sini dia terjemahkan dengan ingatlah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah, nanti Allah Ta'ala akan menjagamu. Ingatlah Allah, nanti Allah akan berada di hadapanmu. Ingat di sini dengan makna muraqabah. Ihfazillah, jagalah, peliharalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti Allah akan memelihara kamu. Ingat di sini dengan makna muraqabah, bukan berzikir biasa tak. Ingat dengan makna kita berasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada apabila kita buat sesuatu. Kemudian yang kedua, apabila kamu meminta, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kamu meminta bantuan, maka mintalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasiat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong, minta bantuan, minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketahuilah, biarpun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang berfaedah kepadamu, kamu tidak akan mendapat faedah itu, melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla.
Biarpun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang buruk kepadamu, kamu tidak akan ditimpa keburukan itu, melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah. Mata pena sudah diangkat, manakala buku catatan sudah ditutup. Okay. Hadis ni ayatnya mudah, tetapi Rasulullah SAW memberi nasihat yang sangat mendalam kepada Abdullah bin Abbas. Pertama, Nabi ajar tentang muraqabah. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita nak Allah Ta'ala pelihara kita dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita tidak ada bantuan lain melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena jaga dulu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Hubungan itu kita yang muliakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rasulullah ajar supaya berdoa dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas muraqabah, selepas kita rasa Allah Ta'ala melihat kita dalam ibadah, kita mungkin tak mampu nak sentiasa, mana ada orang boleh khusyuk 10 minit dia khusyuk. Nak dapat 5 minit tu kira alim tu. 5 minit khusyuk dalam sembahyang. Cuba buat challenge tu Saya rasa dia mesti ingat mesti payah juga. 10 minit tak dapat. Maka mintalah tolong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal tadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memang Allah Ta'ala suruh kita ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh kita muraqabah, Allah Ta'ala suruh kita. Tapi kita secara diri kita, secara peribadi pun tidak mampu. Maka Nabi ajak, mintalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketahuilah Nabi SAW berpesan, biarpun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang berfaedah kepadamu, kamu tidak akan mendapat faedah itu, melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu. Pertama, tadi Nabi ajar muraqabah, yang kedua Nabi ajar suruh berdoa, dan yang ketiga Nabi SAW ajarkan berkenaan dengan apa dia? Tawakal mutlak. Tawakal secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun semua manusia bersatu memberikan faedah kepadamu, orang semua suka kau, orang semua setuju dah, semua undi kau ni 90% bagi kau ni, tak dapat juga jadi Perdana Menteri contohlah. 90% juga ni hot, 40% 40 kursi naik jadi kerajaan contoh. Semua manusia bersatu bagi memberikan faedah kepadamu, kamu tidak akan mendapat faedah itu, melainkan sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak pernah tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak pernah tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda tu dah sangat hampir dengan kita, tiba-tiba tak dapat. Tiba-tiba kok lain, kita tak Nabi SAW memberitahu, sekalipun benda yang kau rasa semua manusia boleh memberikan faedah, tak ada orang boleh halang, tak ada musuh, tak ada apa sekian, masih ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih ada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu rasa semua manusia bersatu memberikan keburukan, manusia seluruh langit dan bumi, semua manusia benci kepada kau, semua manusia, maka Nabi mengajarkan di sana, di hujungnya masih ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rahsia ketetapan ni tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu satu. Yang kedua, dia sudah putus. Kata di hujungnya Nabi SAW pesan, mata pena sudah diangkat, buku catatan sudah ditutup. Apa maksud di situ? Takdir di Lauh Mahfuz. Takdir yang berada di Lauh Mahfuz. Orang tak tahu, dan dia sudah ditetapkan berlaku. Dia sudah ditetapkan berlaku. Walau macam mana sekalipun perancangan manusia, walau macam mana sekalipun perancangan manusia. Dalam riwayat lain, hadis dari Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu amamak. Ingatlah Allah SWT, engkau akan berada, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Sama macam makna nasihat yang
pertama tadi. Yang kedua, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala ketika senang, Allah akan kenal kepadamu ketika suatu kamu susah. Dan yang ketiga, ketahuilah apa yang tidak menimpa kamu tidak dapat memudaratkan kamu. Apa yang menimpa kamu tidak akan terlepas darimu. Ketahuilah pertolongan datang dengan kesabaran. Kelapangan itu disertai kesukaran, dan dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Pertolongan ni kaedah utama dalam kehidupan yang diajarkan oleh syarak. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan datang dengan jalan-jalan kesabaran. Kita dah belajar buat sabar gitu kan. Sabar adalah antara ibadah yang sangat berkesan untuk kita tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan itulah yang Allah Taala sebut dalam surah surah apa? Allah Taala suruh minta tolong kepada Allah Taala dengan jalan sabar. Surah mana tu? Wasta'inu bis sabri was salah. Surah awal di surah awal Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan jalan bersabar dan juga as-salah, dengan jalan sembahyang. Kemudian kelapangan itu disertai dengan kesukaran, dan dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Ayat ini adalah wa annal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusran. Suatu kelapangan itu Allah SWT dia akan bersilih gantikan dengan kesukaran, dan setiap kesukaran itu pasti Allah Ta'ala akan sertakan dengan kemudahan. Itulah sunnatullah yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Tak ada orang yang lapar, hidupnya lapar daripada lahir sampai mati. Tak ada orang dia akan hidup sedih manja. Dia tetap akan, sunnatullah ni tetap akan bersilih ganti. Baik. Kemudian yang keempat, hadis keempat, Anas berkata, saudara-saudara semua tentu melakukan dosa-dosa kecil yang saudara anggap lebih halus daripada sehelai rambut. Tetapi untuk kami semua pada zaman Nabi Muhammad SAW, kami menganggapnya termasuk dalam dosa-dosa yang dapat merosakkan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik. Hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Anas, saudara-saudara, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kamu semua melakukan dosa-dosa kecil dan kamu semua anggap lebih halus daripada sehelai rambut. Tetapi untuk kami semua, kata Sayyidina Anas, pada zaman Nabi SAW, kami menganggapnya termasuk dalam dosa-dosa yang dapat merosakkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksud hadis ni? Anas dibagi tahu pada tabi'in, bagi tahu masyarakat pada zaman dia, apabila dia menyampaikan hadis Nabi SAW, dia kata, kamu apabila kamu buat dosa kecil, kamu rasa seperti apa tadi? Adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. Kamu rasa macam lebih halus daripada sehelai rambut. Kami di zaman Nabi SAW menganggapnya termasuk dalam dosa-dosa yang dapat merosakkan, dosa-dosa besar. Apa maksud hadis? Apa kaitan dengan muraqabah? Apa kaitan dengan bab muraqabah? Maksudnya Sayyidina Anas, dia nak bagi tahu, dia merasa Allah Subhanahu Wa Taala itu tahap kamalul muraqabah, sempurnanya dia merasa Allah Taala menjadi CCTV itu, sehingga dosa-dosa kecil pun menjadi seperti dosa besar. Menjadi seperti dosa besar. Tapi kamu dia tengok, kamu melihat dosa kecil itu seolah-olah macam-macam, macam tak ada apa. Macam betapa sempurnanya muraqabah, sempurnanya kita rasa pengawasan Allah Ta'ala pada kita. Maksudnya bukan level-level pengawasan biasa.
Macam pengawasan tu seolah-olah kita berdiri di hadapan 1000 orang penonton. Berbeza dengan kita berdiri di hadapan 10 orang. Duduk depan 10 orang, tak boleh korek hidung lagi. Boleh main pisah berhenti kan. Duduk depan 1000 orang, pergi bucak macam tu kan. Pakaian kena kemas, rambut bersikat, pakai lawa, comel-comel dan sebagainya. Maka kamalul muraqabah yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pada generasi-generasi selepasnya. Generasi-generasi selepas daripada Sayyidina daripada generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Kemudian yang kelima, hadis kelima, Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, percayalah Allah itu cemburu. Allah cemburu apabila seseorang melakukan apa yang dia haramkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang kelima daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawasanya Allah Taala itu cemburu ataupun dipanggil sebagai ghirah. Ghiratullah. Jadi hadis ini termasuk dalam hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat mutasyabihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna sifat mutasyabihat Allah? Sifat yang sifat yang zahirnya menyerupai manusia. Apabila kita sebut Allah Ta'ala cemburu, kan, zahirnya seolah-olah terlintas dalam fikiran kita macam sifat manusia. Lalu sifat-sifat begini ditakwilkan oleh para ulama Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah kepada sifat yang sesuai dengan Allah SWT yang tidak zahir pada pandangan manusia, serupa dengan manusia. Jadi cemburu apa yang sesuai untuk ditakwilkan supaya tak zahir macam sifat manusia? Murka. Boleh jadi boleh jadi. Ulama yang menolak sifat, menolak mentakwilkan sifat, mereka kata sama je. Dia kata kalau kita takwil pun sifat itu ada juga pada manusia. Contohnya kita kata cemburu tak boleh sebut, kena sebut murka, kan? Ada juga orang terbayang murka macam manusia, betul tak? Jadi benda itu berlaku pada semua sifat-sifat yang dipanggil apa tadi? Mutasyabihat. Jadi cemburu di sini bolehlah diertikan dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala murka ataupun Allah Taala tidak redha. Tidak redha. Baik. Yang ini tidak redha apabila seseorang melakukan apa yang diharamkan. Kenapa Allah Taala tidak redha apabila seorang itu melakukan? Kerana dia melihat, dia mengetahui, dia mengawas. Jadi Rasulullah SAW memberikan istilah cemburu, seolah-olah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu cemburu apabila dia melihat kita kekasihnya melakukan perkara yang diharamkan. Macam kekasih dengan kekasih lah. Kalau dia tak bagi kita buat, kita buat juga. Mana? Benda? Tak balik rumah. Macam-macam lah. Jadi Rasulullah SAW nak bagi perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu kasihnya begitulah, bahkan lebih lagi. Baik. Dan dia pula maha melihat. Baik. Kemudian hadis yang ke-6 ni panjang ni. Kita berhenti sini dulu lah. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-6 ni bagus. Hadis tentang muraqabah yang bagus. Daripada Bani Israel ni. Kisah orang sopak, orang buta dan orang satu lagi botak. Sopak, buta, botak. Kisah ni pada kalangan Bani Israel. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Cerita ni famous lah ni, cerita. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu atas kelemahan dan kelafan diri sendiri.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك ما علمتنا فردده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.